Ramai ke yang kat sini yang apa kali pertama dipanggil SPA untuk exam ni? Anda boleh tekan apa nak tekan bagi maklum balas. Kalau tengok kepada saya tengok komen-komen dalam grup tu kebanyakannya ada yang first time, ada yang dah biasa. Okey, tak apa, kita lihat dulu kepada slide yang saya sediakan ini, saya bacakan. Saya tak pasti adakah uh, cukup jelas. Saya tengok sekejap, saya mungkin besarkan ini. Okey, untuk anda boleh baca. Boleh baca dia punya ni lah. Okey, sukatan peperiksaan PSEE, Public Service Entry Examination, Pegawai Immigration Grade 49. PSEE ni ialah untuk ujian kemasukan kaitan kerajaan lah, di bawah SPA dipanggil PC. Satu lagi tadi dipanggil PC Aptitude dan satu lagi ialah PC Psychometric. Kalau orang ada ambil JPJ minggu lepas, anda melalui peperiksaan psikometrik, di mana psikometrik ni dia punya berbeza lah, berbeza peperiksaan psikometrik ni dengan PSEE, PC Aptitude. So dia ada dua section kat sini. Kalau psikometrik anda diberi masa 9 pagi hingga 5 petang, tapi untuk PC ni anda hanya masa telah diberikan, anda masa dah ditentukan, tak silap saya 2 petang hingga 3 petang. Jadi anda perlu hadir pada masa tu untuk menjawab. Kalau terlepas, maka terlepaslah peluang anda untuk pergi ke tapisan seterusnya lah. Jadi seperti saya maklumkan lagi, jawatan ni ramai yang dipanggil SPA sampaikan dia terpaksa buat sebanyak 3 kali tarikh ujian pada 7, 12 dan 14 hari bulan. Okey, komponen utama ataupun anda akan diuji dalam PC Pegawai Immigration Grade 49 ialah pertamanya, malam ini saya nak sentuh hanya untuk daya menyelesaikan masalah lah. Dan section B tu bahasa Inggeris saya akan buat mungkin esok ke, tengok pada keadaan, mungkin saya buat recording ke, tengok keadaan lah. Okey, daya menyelesaikan masalah ini kalau kita lihat kepada masa yang diberi adalah, masa diberi kat sini, masa diberi adalah 25 minit dan anda ada 25 soalan. Anda ada 25 soalan dan tujuan dia sebenarnya adalah untuk mengukur keupayaan calon-calon dalam daya masalah dengan menggunakan item-item yang berkonsepkan perkara berikut. Kami di tim Putrajaya telah menyenaraikan kalau daya masalah dia ada 4 section lah, ataupun 4 tajuk besar, iaitu penyelesaian masalah, kemahiran logik, kemahiran menginterpretasi data, data, kemudian kita ada kemahiran logik, kemudian kita ada ke bawah ni, maaf saya tak biasa sangat dengan ni. Okey, dia ada 4 kita pecahkanlah dalam 4 lah, masalah kemahiran logik, kemahiran interpretasi dan ni. Kemahiran logik ni adalah diuji dari segi kecil sikit. Okay, diuji dari segi aspek pengetahuan, kemahiran berfikir dan kemahiran manipulasi maklumat. Tak semestinya dalam exam nanti akan ada keempat-empat tajuk ni ataupun pembahagian bentuk soalan, tapi inilah anda perlu bersedialah untuk segala kemungkinan soalan macam mana yang akan ditanya oleh SPA. Kalau kemahiran interpretasi data ni ialah di mana anda diberi mungkin maklumat dalam bentuk graf ataupun dalam informasi dalam bentuk grafik, anda perlu anda ditanya soalan-soalan berkaitan dengan grafik tersebutlah. Dan yang keempat ialah konsep matematik. Konsep matematik ni biasalah. Konsep matematik ni ialah anda diuji tentang bagaimana anda membuat pengiraan.
Pengiraan dia dari segi asas-asas matematik, darab, tolak, bahagi dan juga beberapa tajuk-tajuk lain lah. Okey. Kalau kat sini saya telah senaraikan dia kurikulum ataupun sukatan pelajaran bagi PC daya saing masalah SPA ni tak kira sama ada grade 19 ataupun grade 19, 29, 41 semuanya adalah matematik moden. Matematik moden. Tak ada lah matematik tambahan lah. Hanyalah matematik moden. Dan dalam matematik moden ni pun bukan semua yang anda belajar akan masa SPM ataupun masa SPM semuanya keluar. Dia ada beberapa tajuk yang tak keluar, misalnya pelan dan donakan, transformasi dan juga macam matrix. Dia tak, benda-benda tak keluar lah. Cuma anda boleh guna aplikasi matrix untuk menyelesaikan persamaan, anda boleh gunakan lah. Okey, kat sini saya dah senaraikan dalam, anda tengok nota dalam channel 15 topik hot untuk calon exam membuat ulang kaji ataupun revision. Yang pertama, mean, mode, median. Ini lebih statistik. Cuma untuk makluman, akhir-akhir ni, tajuk ni dia tambah lagi kepada variance dan standard deviation ataupun sisihan piawai. Dia tak, daripada 20 soalan, SPA telah mendengar ramai keluhan calon-calon kata masa tak cukup. Maka dia telah kurangkan daripada 20 kepada 10. Tetapi soalan dia ditingkatkan kesukaran. Tajuk kedua ialah luas dan isi padu. Yang ketiga, laju, jarak dan masa. Yang keempat, pecahan, perpuluhan dan peratus. Yang kelima, nisbah dan perkadaran. Keenam, keberangkalian. Kalau dulu, kalau bagi yang lama-lama dah tinggalkan SPM, mungkin SPM last kali 10 tahun lepas, mungkin dulu anda panggil apa? Probability lah. Keberangkalian probability. Yang ketujuh ialah operasi biasa matematik. Yang ke-8 ialah kemahiran berfikir dan analisa soalan pola. Ke-9 kecurunan dan garis lurus. Ke-10 persamaan dan ketaksamaan. Jadi macam matrix tak keluar, tapi kalau anda biasa, anda mungkin anda baru saja lulus SPM tahun lepas, mungkin anda biasa. Dia ada banyak cara untuk selesaikan masalah persamaan ini. Salah satu cara ialah dengan menggunakan matrix. Yang ke-11 ialah asas nombor. Yang ke-12 teorem Pythagoras. Ke-13 aplikasi trigonometri. Dia berkait dengan nombor 12. Yang ke-14 ialah set. Dan yang ke-15 ialah sudut dan bulatan. Kalau anda biasa lihat soalan-soalan yang lepas tahun 2019 kan, tajuk-tajuk ini tak ada. Tajuk macam set, macam sudut dan bulatan, asas nombor tak ada. Tapi nampaknya apa dah? Sekarang ni dah ada lah. So, jadi jangan tinggalkan revision anda bagi subjek-subjek inilah. Okey. So daya mesti masalah ni, kalau dia siapa yang faham konsep dan tahu nak urus masa dengan baik, dia boleh selesaikan 10 soalan dalam masa 20 minit. Kalau dulu orang kata satu soalan 1 minit, sekarang anda dah lebih soalan 2 minit untuk anda kira dan juga semak jawapan anda. Saya ada malam ini ada 2 contoh untuk anda lihat. Contoh yang pertama ialah sebuah gerai menjual 250 biji kuih, 60% adalah karipap dan selebihnya adalah donat dan popia. Popia berjumlah 10 biji lebih banyak daripada donat. Berapakah bilangan donat di gerai itu? Dia ada A, B, C, D. Okay, kalau anda perhatikan kat sini, kunci word ataupun keyword kat sini ialah perkataan ini, bilangan popia ni 10 biji lebih banyak daripada donat. Jadi kita lihat cara kita selesaikan. Jika 60% adalah karipap, bermakna 60% dibagi ni adalah karipap, bermakna donat dan juga popia ni adalah baki daripada 100%. Jadi kalau 60% adalah karipap, baki dia 100 tolak 60, 40% adalah jumlah donat dan popia yang diberi kepada kita tadi dalam soalan ni. Kita tengok soalan dia.
Untuk soalan dia tadi, dia bagi kepada kita kan 250. Jumlah kuih semua 250. Jadi jumlah popia dan campur dengan donat adalah 40% dari 250. Anda kira anda akan dapat 100 biji. 40% darab 250 dapat 100 biji. 100 biji. Sebab tu dalam tajuk yang keempat ulang kaji, saya kaitkan antara peratus, perpuluhan dan juga pecahan. Anda perlu convert. 40% ni setengah orang ni kalau cara mudah 40% bersama dengan 0.4. Jadi 0.4 darab 250. Jadi untuk exam ni anda kena sediakan kalkulator di sebelah anda dan juga mungkin kertas untuk anda mengira lah. Okey. Diberitahu bahawa popia dah lebih 10 biji daripada donat. Jadi untuk mudahkan 100 ni kita tolak 10 kita dapat 90. 90 kita bagi 2 kita dapat 45. Jadi kalau donat 45, popia 10 biji lebih banyak. Jadi kita dapat kat sini kita check. Yang bagus matematik ni kita boleh semak jawapan kita betul ataupun salah. Jadi kita dapat kat sini 45 tambah dengan 45 kita dapat balik 100. Jadi jawapan dia ialah B. Jadi kat sini biasa calon yang buat kesilapan ialah mereka mungkin akan kata 40 dan 60 tapi bila anda boleh test. Anda boleh test jawapan anda betul tak betul. Tak seperti dengan kalau soalan psikometrik tu anda tak tahu betul atau salah kan. Tapi bagi Dayam salah ataupun section kepang bahasa Inggeris ataupun section satu lagi pengetahuan am, dia sama ada anda tahu ataupun tak tahulah. Nah itu ialah satu contoh untuk anda. Jadi kita lihat beberapa feedback daripada calon-calon yang mengambil mungkin banyak saya temui calon-calon yang cukup takut dengan soalan section A ni sebab dianya begitu orang kata section yang membunuh lah. Section yang membunuh. Bila komen antara mereka soalan susah, soalan tak terjangka, belajar lain, tadi lain tapi keluar lain, tak cukup masa. Jadi kami di tim Kerjaya ni kita telah bantu ramai calon sejak daripada 2009 ni. Jadi ramai yang bermasalah untuk lulus ialah sebab satu tak cukup. Satu dia tahu dia dengar kata dia dengar kata exam ni kurikulum dia sukatan dia SPM, dia pun baca SPM, dia tak zoom kepada tajuk di mana anda kena tapis lah mana yang perlu baca, mana perlu tak baca, mana nak buat latihan supaya anda tak habiskan masa anda. Masa tak banyak, ada seminggu lagi untuk calon 7 hari bulan. 7 yang bagi 14 hari bulan ada pada 2 minggu lagi lah. Walaupun nampak 2 minggu tu lama tu sebenarnya kalau anda betul-betul nak study agak singkat jugalah masa dia lah. Agak singkat juga masa dia. Okey. Kita balik tadi kepada ni. Okey. Ramai yang tak lulus sebabnya tak cukup study, tajuk yang tak ditanya dan juga itulah kebanyakannya amat berminat nak masuk SPA tapi persediaan anda tak cukup kuat. Anda serius tak cukup serius. Tak cukup serius. Macam-macam lah kita kalau nak bagi alasan ni mudah bagi alasan tapi anda juga yang akan ni lah menanggung risiko dia lah. Contoh yang satu lagi, saya ada 2 contoh saja malam ni. Ini dah contoh di mana dia tak memerlukan pengiraan. Dia tak memerlukan pengiraan. Kalau kita lihat pada soalan-soalan jenis dia ada kemahiran logik. Jadi ini ialah untuk terlihat kepada contoh 2 ni. Tak perlu pengiraan, cuma anda kena dia nak uji dari kemahiran berfikir anda. Kemahiran berfikir anda macam mana Ahmad, Ali, Saleha mempunyai 2 ekor haiwan peliharaan, salah seorang tak mempunyai arnab. Zainab dan Abu mempunyai kucing. Saleha mempunyai arnab, Ahmad, Ali, Abu mempunyai burung. Siapa yang mempunyai kura-kura? So, cara nak selesaikan masalah ini ialah anda tulis maklumat yang diberi. Anda tulis
Anda akan dapatlah Ahmad ni. Tulis satu-satu lah kat sini tulis tentang Ahmad. Ahmad menjadi merbuk. So anda tulislah burung merbuk kat Ahmad ni. Lepas tu tengok balik nota yang dibagi macam akan dapat akhirnya macam ni. Yang punya kura-kura adalah Saleh. Itulah saja untuk contoh untuk malam inilah. So, saya kalau ada apa-apa soalan anda boleh tanya lah. Ada soalan tak? Tadi ada soalan saya kata tanya lepas ni. Saya bagi masa lah selama mungkin 5 minit. Kalau soalan anda boleh tanya. Kalau tak ada soalan anda ataupun anda boleh tanya dalam grup nanti. Saya ada wujudkan grup ni sekarang ni dan juga dalam grup WhatsApp pun ada mengikut tarikh masing-masing lah. Exam ada grup 7 hari bulan, 12 hari bulan dan juga 14 hari bulan. Okey, ada nak tanya? Tak ada tanya apa? Okey, satu saya nak remind pasal yang banyak yang masuk dalam grup ni saya yang bagi kuis secara online pakai bot, kuis bot ni anda kena ikut arahan lah. Sebab kuis bot ni dia hanya dilakukan atau dijalankan secara live. Masa kalau dah start masa 9.30 anda kena masuk, anda tak boleh masuk ke 10 lepas tu anda tekan klik, mengganggu lah kita punya grup. Terpaksa saya hari-hari nak kena delete yang tekan. Jadi sebab itulah saya tak prefer sangat bagi soalan-soalan dalam bentuk Wishboard ni, kecuali bagi mereka yang telah biasa kalau ikuti saya, follow saya untuk yang lain, dia tahulah macam mana berjalan dengan Wishboard ni. Sebab dia sensitif, bila saya bagi arahan, anda tekan klik, dia akan tak keluar lah soalan dia, jadi anda juga rugi lah. Macam semalam saya nak bagi bahasa Inggeris tapi sebab dah 2-3 kali, banyakkannya yang first time masuk dan dia ikut orang atas klik, dia pun klik. Jadi saya harap anda tak sini lah. Okey, kalau tak ada apa-apa, terima kasih kerana memberikan perhatian kepada sesi ini. Saya tak pasti untuk bahasa Inggeris saya akan bagi recorder ataupun saya kena buat dalam bentuk saya selain pada saya ni, saya juga buat di live di YouTube ataupun di FB page. Jadi saya akan tengok mana yang sesuai lah. Kalau kat sini anda boleh cakap, anda komen anda lah, anda cakap lah. Kalau anda tak cakap, saya tak tahu, anda tak faham apa lah. Ya? Ada saya bagi last 1 minit terakhir kalau nak tanya apa-apa. Terutama bagi yang first time. Okey, kalau tak ada apa-apa, anda boleh teruskan ulang kaji. Saya suggest anda buat satu grup, study group untuk lebih cepat anda buat memahami, terutamanya bagi mereka-mereka yang lama tinggal matematik lah. Anda ada satu grup di mana anda boleh bincang, dan untuk exam ni pun saya belum buat keputusan lagi sama ada saya nak buat grup, saya panggil grup premier lah untuk ulang kaji. Sebab saya tengok lepas-lepas tu kebanyakannya tak berapa serius attend grup. Benda dah bayar, saya tak kisah, tapi saya rasa rugilah anda buat bayaran tapi anda tak guna, utilize betul-betul. Bila anda buat ulang kaji, anda akan came across banyak soalan yang anda tak tahu. So
Macam mana jawapan ni? Tak semua yang ada jawapan lah. Dia ada jawapan dia tapi tak semua yang tunjukkan cara pengiraan dia. Tapi kadang anda tak faham, mungkin bila penerangan dia bagi penerangan tu dia ada skip satu dua step, jadi tak faham. Jadi saya akan bagi lebih banyak soalan-soalan Facebook untuk section A dan juga So temu sebenarnya audio. apa dia Syamimi? Saya tadi temu audio. Suara tak keluar tadi. Tak ada suara. Saya perlu on dia punya. Saya turn off tadi. Jadi kalau untuk ni, kalau saya akan check balik, saya ada buat recording. Kalau recording tu elok, saya post lah. Kalau recording tu nampak sesuai, mungkin saya tak ni lah. Mungkin kalau esok saya mungkin kita buat di apa dah, di Facebook lagi senang. Saya boleh tengok apa anda tanya. Cuma kalau kat dalam Telegram ni anda boleh tanya melalui audio. Kalau Facebook tu anda boleh tanya melalui komen anda lah. Okey, saya itu saja untuk malam ini. 10:10 dah. Terima kasih kepada perhatian anda. Kita jumpa lagi. Jadi esok saya akan bagi nota ringkas untuk tajuk yang ke 6 tu saya ataupun 5, keberangkalian, keberangkalian probability. Kalau anda ikut, saya dah bagi satu tajuk pertama ialah tajuk bagi mean, mode, median. Cuma saya kata tadi, akhir-akhir ni dia ada tambah soalan berkenaan dengan sisihan piawai ataupun standard deviation. Anda kena study juga standard deviation. Yang kedua adalah luas dan isi padu. Anda perlu tahu cara nak ngira isi padu dalam bentuk silinder, bentuk cube, cuboid, yang simple-simple lah. Kalau bentuk-bentuk yang lain yang complicated dia tak keluar, bentuk sphere dia tak keluar lah. Yang ketiga tajuk bagi luas dan isi padu. Sekejap saya tengok, mungkin saya boleh go through. Tak apalah, itu anda boleh ni. Jadi nasihat saya anda zoom kepada tajuk-tajuk yang anda rasa anda kurang. Daripada 15 tu tajuk apa yang anda sekurang Pythagorean, anda buat banyak ulang kaji di soalan berkaitan dengan Pythagorean ataupun masalah set tu saya rasa kuat mencabar, dan juga asas nombor. Asas nombor ini nombor asas 2, asas 8, asas 5 macam mana nak convert. Dan juga satu lagi nasihat saya, kadang-kadang kenapa setengah orang dapat jawab dengan cepat dan setengah orang tak cukup masa sebab anda guna jalan yang jauh. Dia ada shortcut dia. Saya sebut kalau persamaan tu, kalau anda boleh gunakan scientific calculator, lagi cepat boleh dapat jawapan lah. Dia macam SMPC ni, dia lebih kepada macam open book test lah. Anda boleh ada buku-buku, boleh Google, tapi sebab masa tu terhad, memang tak sempat untuk nak Google ke, nak buka buku ke. Jadi formula-formula tu anda boleh letak kat tepi sebelah anda. Kalau anda tak ingat untuk luas bulatan ataupun apakah isi padu bagi silinder, anda boleh letak kat tepi anda. Kemudian ada kertas, boleh tulis. Boleh kira lah. Boleh kira. Okey. Itu saja untuk kali ini. Terima kasih untuk perhatian anda. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Thank you, sir. Sama-sama.